Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan anak-anak SK Taman Puteri. Apa khabar? Saya harap semuanya sihat ya. Jadi untuk sempena ya pembukaan semula sekolah disebabkan pandemik Covid ini, maka pada 15 Julai ini ingat ya anak-anak murid tahun 5 dan 6 akan kembali semula ke sekolah. Dan untuk anak-anak tahun 1 hingga 4 akan mula kembali ke sekolah. Ingat tu ya anak, ada 2 tarikh yang berbeza iaitu pada 15 hari bulan Julai ini iaitu minggu depan saja, hari Rabu anak-anak tahun 5 dan 6, dan pada hari Rabu minggu lagi 1 22 Julai anak-anak tahun 1 dan 4 akan mula kembali ke sekolah. Jadi saya dan guru-guru tidak sabar ya menanti kehadiran anak-anak ke sekolah Taman Puteri. Jadi kerana kerajaan Malaysia, negara kita masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, oleh itu terdapat norma-norma baru yang akan diikuti ya, yang perlu murid-murid ikuti semasa berada di sekolah. Jadi sebelum saya pergi jauh lagi ke dalam sekolah, kita tengok dulu di hadapan pagar sekolah aja dah ada satu notis penting. Ini adalah untuk makluman kepada semua pelawat, ibu bapa dan juga pelajar SK Taman Puteri. Pertama, dilarang masuk sekolah sekiranya anda, ini kena tengok betul-betul ya, dilarang masuk sekolah sekiranya anda pertama sakit atau demam. Sakit atau demam yang suhunya adalah 37.5 Celsius ke atas. Jadi anak-anak yang demam 37.5 ke atas Celsius diharap jangan hadir, jangan masuk ke kawasan sekolah. Dan juga yang anak-anak yang pernah mengunjungi tempat yang mempunyai kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari ini. Anak-anak juga atau ibu bapa atau pelawat yang pernah mengunjungi tempat yang mempunyai kes COVID juga dilarang masuk ke sekolah. Dan yang ketiga, yang pernah bergaul rapat dengan pesakit COVID-19 dan sesiapa yang mempunyai simptom penyakit, iaitu anak-anak yang mempunyai gejala-gejala simptom penyakit COVID seperti batuk, sesama dan demam dengan suhu yang tinggi dilarang masuk ke sekolah. Jadi apa yang perlu dibuat sebelum masuk ke dalam kelas? Jadi anak-anak nanti akan kita kumpulkan di tempat-tempat yang kita akan share dalam video nanti. Okey, tetapi untuk pelawat dan ibu bapa, suhu badan perlu diambil sebelum masuk ke kawasan sekolah di pondok pengawal. Jadi ibu bapa dan pelawat yang hendak masuk ke kawasan sekolah atas urusan rasmi hanya ke pejabat sekolah diminta mengambil suhu sebelum masuk ke kawasan sekolah di pondok pengawal. Dan selepas menulis suhu, sekiranya ibu bapa dan pelawat sihat akan terus ke pejabat. Dan sebelum itu sila basuh tangan dengan hand sanitizer yang disediakan. Dan kemudian sentiasa memakai penutup muka. Ya, pelawat dan ibu bapa mesti sentiasa memakai penutup muka. Tetapi anak-anak tidak wajib memakai penutup muka atau pelitup muka sekiranya anak-anak sihat. Tetapi sekiranya anak-anak mempunyai simptom-simptom seperti batuk, simptom ya anak-anak, macam batuk sikit-sikit, sesama sikit-sikit, atau anak-anak mempunyai imuniti badan yang rendah, anak-anak digalakkan memakai pelitup muka ataupun mask. Ya, jadi mask ini bukan satu benda yang wajib dipakai dan sekolah menggalakkan sahaja ya, menggalakkan sahaja mask ini dipakai, terutama yang cikgu dah sebutkan tadi. Kemudian pelawat atau ibu bapa tadi saya kata isi maklumat diri sebelum dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang kita sediakan. Dan selepas anak-anak semua masuk ke sekolah, jadi saya nak maklumkan sebelum semasa sampai anak-anak kita hanya membuka pintu utama ni saja.
Jadi untuk pengetahuan semua, kita ada 2 pintu, satu pagar kecil dan satu pagar besar, iaitu pintu utama. Tapi kerana kita masih dalam PKPP dan pandemik COVID ini, maka hanya satu laluan masuk dan satu laluan keluar saja, iaitu menggunakan pintu utama ini. Ya, jadi pintu kecil di belakang kita tidak akan buka. Jadi saya harap ibu bapa bersabarlah semasa menghantar anak-anak dan berbarislah, dan juga saya minta ibu bapa boleh dengan cepat meletak anak masuk ke dalam sekolah lah, kawasan sekolah. Kita takut nanti berlaku jam pula di hadapan sekolah ini. Jadi ada beberapa SOP lagi. Bila anak-anak masuk ke kawasan sekolah nanti, anak-anak akan diaturkan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan tengok balik video. Dan dalam video ini kita akan tunjukkan perjalanan anak-anak daripada masuk kawasan, daripada pagar utama, dan bagaimana untuk bergerak ke laluan yang telah ditetapkan, dan di situ anak-anak akan diambil suhu dan juga diminta membasuh tangan menggunakan hand sanitizer sebelum naik ke kelas. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, di kelas anak-anak kita akan aturkan seperti duduk semasa peperiksaan. Jadi anak-anak tidak lagi berada dalam kelompok atau dalam kumpulan. Anak-anak akan duduk di bangku, di meja yang seperti peperiksaan. Dan kemudian guru-guru akan pastikan meletakkan nama anak-anak, dan anak-anak akan setiap hari duduk di tempat yang sama sahaja. Okey? Jadi untuk penggunaan tandas pula. Jadi anak-anak nanti akan diminta beratur menggunakan tandas. Ada tagging yang kita sediakan. Sekiranya tagging itu telah habis, makna anak-anak perlu tunggu di luar tandas sehingga kawan yang membawa tagging itu keluar dan anak-anak memakai tagging masuk ke tandas. Ini adalah untuk kita mengelakkan ramainya murid yang berada di dalam tandas. Kemudian ada juga makluman untuk pembelian di kantin. Jadi untuk makluman semua, SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, diminta semua makanan yang disediakan oleh kantin mesti dibungkus. Jadi anak-anak sekiranya hendak makan, akan makan di kelas. Bungkusan makanan akan dihantar ke kelas oleh pekerja kantin. Jadi kalau anak-anak tidak menempah atau ibu bapa tidak menempah makanan, ibu bapa bolehlah memberi bekal kepada anak-anak. Memang kita galakkan anak-anak membawa bekal makanan dan minuman ke sekolah. Dan untuk tempahan di kantin, kita akan berikan link dalam WhatsApp grup kelas. Di dalam link kantin tersebut, ibu bapa boleh membuat tempahan dan membuat pembayaran secara online. Kalau sekiranya ibu bapa hendak membuat pembayaran secara tunai, maka kaunter kantin akan dibuka pada setiap hari Ahad jam 9 hingga 11 pagi. Ya, setiap Ahad pada jam 9 hingga 11 pagi, kaunter kantin akan dibuat untuk pembayaran tempahan makanan untuk anak-anak. Jadi kita galakkan ibu bapa membuat tempahan untuk kalau kita 3 hari, 3 hari. Kalau kita ada 5 hari, 5 hari terus. Jadi lebih mudah. Jadi anak-anak tidak dibenarkan langsung untuk pergi ke kantin. Okey? Jadi itu untuk urusan di kantin. Di kedai buku juga. Untuk kedai buku sekolah, saya tidak menggalakkan dan juga tidak membenarkan sebenarnya ibu bapa untuk membeli
barang-barang keperluan anak di kedai sekolah. Sekiranya sangat perlu, berilah sahaja duit pada anak-anak dan anak-anak sendiri yang akan membeli di kedai buku sekolah. Ini kita sebenarnya untuk mengurangkan kemasukan orang luar untuk berada di kawasan sekolah. Ya, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Jadi datanglah sekolah. Kami dah tak sabar untuk menerima kehadiran anak-anak dan mengajar anak-anak secara bersemuka. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.